Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akif, Rekal, korang sedang baca apa tu? Kita orang tengah baca tentang jihad Nabi Muhammad SAW. Oh, boleh korang terangkan tak tentang jihad Rasulullah SAW ni? Boleh je. Jihad bermaksud seseorang Muslim yang mencurahkan tenaga dan kekuatan dalam melakukan sesuatu perkara. Jihad juga bermaksud yang pertama, membuang kejahatan dalam diri dengan menolak godaan syaitan. Yang kedua, menentang kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat sekadar yang termampu. Dalil dan maksud dikatakan, wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia paling baik? Rasulullah SAW berkata, mukmin yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan dirinya. Aspek-aspek jihad. Yang pertama, melawan musuh yang jelas. Yang kedua, jihad melawan godaan syaitan. Serta yang ketiga, melawan hawa nafsu. Kita boleh ambil contoh jihad Rasulullah SAW, iaitu Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, bersamaan 13 Januari tahun 624 Masihi. Perang Badar berlaku di antara orang Islam Madinah dengan orang kafir Mekah. Perang Badar berlaku di sebuah lembah di antara Mekah dan Madinah. Perang Badar juga dikenali dengan nama peperangan Safwan, menentukan antara hak kebenaran dan kebatilan. Info tambahan, perang ini ialah perang pertama yang diketuai oleh Rasulullah SAW bersama orang Islam menentang orang kafir. Orang Islam yang menyertai peperangan Badar seramai 313 orang yang diketuai oleh Rasulullah SAW, manakala orang kafir yang menyertai peperangan Badar seramai 1000 orang yang diketuai Abu Jahal. Sebab berlaku peperangan ini kerana setelah 2 tahun Rasulullah SAW berada di Madinah, pengaruh Islam di bawah pimpinan baginda semakin dihormati dan mendapat sokongan masyarakat di Madinah. Namun begitu, Rasulullah dan orang Islam berada dalam keadaan kebimbangan kerana orang kafir bercita-cita ingin menghancurkan pengaruh orang Islam. Rasulullah SAW dan para sahabat mengambil langkah berjaga-jaga sehingga keadaan semakin terancam. Allah telah menurunkan perintah mengharuskan umat Islam berperang bagi mempertahankan diri dari penindasan dan pencerobohan orang kafir seperti yang pernah mereka lakukan pada orang Islam ketika di Mekah. Info tambahan, Abu Lahab tidak menyertai peperangan Badar kerana digantikan dengan lelaki yang berhutang dengannya. Selepas menerima kekalahan perang Badar, Allah telah mendatangkan penyakit kulit yang menjijikkan sehingga beliau menemui kematian dalam keadaan hina. Bolehkah kamu menceritakan tentang Perang Badar Al-Kubra? Oh, boleh je. Pada 17 Ramadan, pasukan tentera Islam diketuai sendiri oleh Rasulullah SAW seramai 313 orang yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar, 82 Muhajirin dan 213 Ansar menuju ke lembah Badar. Bendera pasukan Muhajirin dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bendera pasukan Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az. Dari tentera musyrikin Mekah pula seramai 1000 orang yang diketuai oleh Abu Jahal bin Hashim. Mereka disertai oleh orang-orang kenamaan dan pembesar Quraisy Mekah yang terkenal. Apabila kedua pihak bertemu, maka berlaku cabar-mencabar di antara panglima perang Islam dan kafir. Rasulullah telah memilih 3 orang panglima, iaitu yang pertama Abu Ubaidah bin Al-Harisah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Hamzah bin Abdul Muttalib. Pihak kafir telah memilih 3 orang panglima, iaitu yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Pertempuran 1 lawan 1. Yang pertama Ubaidah bin Al-Harisah melawan Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib melawan Syaibah bin Rabi'ah.
yang ketiga, Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid. لا إله إلا الله Panglima Islam telah menewaskan panglima kafir setelah panglima kafir menewaskan, Abu Jahal segera merempuk ke arah tentera Islam. Lalu berlakulah pertempuran yang sangat dahsyat. Rasulullah sentiasa memberi arahan, kata-kata semangat dan berdoa agar tentera Islam diberikan kekuatan, keberanian dan semangat jihad melawan musuh yang jelas. Dan jihad yang luar biasa ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan Islam seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan lain-lainnya. Mereka berjuang mati-matian sehingga keadaan tentera kafir sebelah dan ramai lari. Kalangan mereka melarikan diri dan menyerah kalah. Peperangan tersebut diakhiri dan dimenangi oleh orang Islam. Dalam peperangan tersebut, seramai 70 orang kafir berkorban seramai Abu Jahal, manakala orang Islam yang syahid seramai 14 orang. Tentera Islam juga telah melawan 70 orang kafir. Subhanallah, hebatnya jihad Rasulullah SAW kepada sahabat. Ya, Rasulullah SAW telah berjihad bersungguh-sungguh demi mempertahankan agama Islam. Apakah kesan dan iktibar daripada peperangan ini? Sebelum itu, Rasulullah SAW telah bersyarat dengan para sahabat bagi memutuskan cara layanan terhadap tawanan perang Badar Al-Kubra. Terdapat dua cadangan daripada para sahabat. Pertama, cadangan daripada Umar bin Al-Khattab iaitu membunuh seluruh tawanan perang. Manakala cadangan kedua pula daripada Sayyidina Abu Bakar iaitu menyuruh tawanan membayar tebusan sebanyak 1,000 sehingga 4,000 dirham dan mengajar 10 kanak-kanak sehingga pandai. Manakala bagi tawanan miskin pula dikenaki berjanji untuk tidak memerangi Islam lagi. Rasulullah SAW telah memilih cadangan Sayyidina Abu Bakar. Kesan iktibar yang boleh kita ambil iaitu, yang pertama, tentera Islam mula digeruni oleh musuh. Yang kedua, orang kafir mula tercabar dan berasa malu. Yang ketiga, pengaruh dan kekuatan orang kafir bertambah lemah. Yang keempat, Islam semakin disegani. Yang kelima dan yang terakhir, pengaruh Islam lebih meluas di semenanjung Tanah Arab. Kesimpulannya, kita perlulah bersyukur dengan nikmat ubah dan anugerah Allah. Dan kita perlulah yakin yang doa itu ialah salah satu senjata Islam serta kita perlulah bersungguh-sungguh untuk memperolehi kemenangan. Ini adalah salah satu contoh aspek jihad daripada segi jihad melawan musuh yang jelas. Oh, begitu. Terima kasih kerana telah memberi ilmu kepada kami. Sama-sama. Bagaimanakah cara kita untuk berjihad di zaman sekarang? Kita boleh berjihad dengan cara menjaga diri kita daripada maksiat dan memelihara diri kita daripada nafsu dan perkara-perkara yang tidak elok. Jika kita dapat melakukan perkara tersebut, kita telah berjaya melakukan jihad Al-Kubra, iaitu jihad yang besar. Oh, begitu. Terima kasih, Akif. Sama-sama.